Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai mata pelajaran Aqidah tahun 5, Unit 3, Islam menunjukkan kelemahan manusia. Hasil pembelajaran untuk hari ini diharap murid-murid dapat menyatakan kelemahan manusia berbanding dengan kelemahan Allah. Ada 4 kelemahan manusia yang kita akan belajar pada hari ini. Yang pertama, kecetekan ilmu. Yang kedua, panca indera yang terbatas. Yang ketiga, jahil mengenai hakikat diri. Yang keempat, hawa nafsu dan bisikan syaitan. Antara kelemahan manusia yang pertama ialah kecetekan ilmu. Manusia hanya mengetahui apa yang dilihat, didengar, dirasai atau yang disampaikan kepadanya sahaja. Walaupun manusia menguasai pelbagai cabang ilmu, namun ia tidak dapat mencapai keluasan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Perbandingan antara ilmu manusia dan ilmu Allah adalah seperti satu titisan air berbanding seluruh lautan di dunia ini. Ilmu-ilmu ghaib seperti kehidupan hari akhirat, syurga dan neraka disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia melalui perantaraan para rasulnya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Isra ayat 85, Bismillahirrahmanirrahim. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Maksudnya, dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku dan kamu tidak diberikan ilmu pengetahuan melainkan sedikit sahaja. Kelemahan manusia yang kedua, panca indera yang terbatas. Manusia dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan panca indera untuk memperoleh ilmu tentang alam yang nyata ini. Anggota itu ialah yang pertama, hidung untuk menghidu. Yang kedua, telinga untuk mendengar. Yang ketiga, kulit untuk menyentuh. Yang keempat, mata untuk melihat. Yang kelima, lidah untuk merasa. Semua ini adalah panca indera manusia yang membolehkan manusia memperoleh ilmu. Keupayaan panca indera manusia yang pertama, manusia tidak mampu menggunakan panca indera semata-mata untuk mengetahui perkara-perkara ghaib. Seperti yang pertama Allah Subhanahu Wa Taala, yang kedua malaikat, yang ketiga roh, yang keempat syurga dan neraka. Kewujudannya dikhabarkan kepada kita oleh Rasulullah SAW. Tidak dapat dikesan oleh panca indera manusia, tidak bermakna ia tidak wujud. Ia umpama pohon bergoyang kerana angin yang tidak kelihatan. Yang kedua, panca indera manusia hanya boleh melihat dan mengetahui perkara-perkara yang jelas dan nyata seperti manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan.
diketahui melalui pemerhatian dan kajian oleh panca indera. Kelemahan manusia yang ketiga, jahil mengenai hakikat diri. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Alaq ayat 5, Bismillahirrahmanirrahim. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Maksudnya, dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui. Islam mengajar manusia tentang kejadian serta matlamat hidup. Tanpa Islam, manusia tidak akan mengetahui apakah tujuan hidupnya. Yang kedua, tidak tahu bagaimana kejadiannya. Yang ketiga, tidak akan mengetahui apakah kesudahan hidup mereka. Yang keempat, tidak akan tahu cara hidup yang sejahtera untuk kehidupan di dunia dan akhirat. Kelemahan manusia yang keempat, hawa nafsu dan bisikan syaitan. Hawa nafsu adalah musuh utama dalam diri manusia yang perlu dididik untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Seseorang Muslim mesti berusaha untuk mendidik hawa nafsunya mengikut petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan ayat 43, Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. Maksudnya, tidakkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya? Maka adalah kamu dapat memelihara hawa nafsu atau ke atasnya kamu juga menjadi wakilnya. Sesi renungkan. Nasihat Imam Al-Ghazali. Pada suatu hari, Imam Al-Ghazali menguji murid-muridnya. Imam Ghazali berkata, apa yang paling besar di dunia ini? Murid pertama, gunung. Murid kedua, matahari. Murid ketiga, bumi. Dan Imam Al-Ghazali berkata, semua jawapan itu benar. Tetapi yang besar sekali adalah hawa nafsu. Maka kita harus berhati-hati terhadap nafsu kita. Jangan sampai nafsu kita membawa kita ke neraka. Sekian sahaja pelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.